Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Arif atas penerangan yang panjang lebar tu. Okey. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak ISEP kerana sudi menjemput saya buat kali kedua, tahun kedua betul-betul dalam kita punya usaha dalam memberi penerangan, berkongsi pengalaman dan ilmu dalam bidang pemasaran online ataupun bisnes online ni ya. Nama saya, kejap ya. Nama saya Zul Azizi, seperti yang telah diceritakan sebentar tadi. Saya merupakan pensyarah di UiTM Raub, dalam bidang computer science. Saya mengajar pembangunan web development, untuk pelajar computer science, dan juga mengajar dalam bidang computer security. Alright. Berpengalaman juga, saya sedikit sebanyak berpengalaman lah. Agak lama jugalah sejak 2009 lagi sebenarnya, Kalau ikut pengalaman niaga ni, bisnes ni, dia sejak kat U lagi, di mana orang sibuk belajar, kita sibuk cek klien, Lepas dah belajar je buat multimedia, edit-edit gambar, terus cek klien. Tu zaman kami dulu. Dah belajar buat web e-commerce, terus mencari klien juga. So minat berniaga tu ada, minat berniaga tu ada, sejak dahulu lagi. And then saya telah terlibat dalam membangunkan lebih 50 website. Sekarang ni kalau saya tengok nak hampir 100 website jugalah yang saya dan kadang-kadang bersama kawan-kawan buat freelance, serta jadikan sebagai konsultansi untuk UiTM, dalam membantu IKS. Kalau you tengok kat sini, ini antara contoh-contoh klien yang kami dah bangunkan lah. Dia dari pelbagai bidang perniagaan, daripada kalau kita tengok daripada tudung, kita ada blouse, order kecantikan, fashion, sehinggalah jual kereta pun ada, ejen Produa, ejen Honda saya pernah buat, sehingga kan zaman MCO, kalau you tengok kat sini saya pernah buat untuk Baba Grocer, di mana dia nak buat web untuk customer tu beli barang-barang grocery, barang-barang segar dan kering, melalui website dan mereka akan deliverkan. So dari segi digital marketing pula, saya telah banyak membantu IKS dalam mempromosikan ataupun menjalankan iklan mereka di Google, di Facebook yang akan kita discuss sebentar lagi. So tanpa membuang masa lagi, kalau kita tengok title yang diberi ialah pengiklanan, kan? Pengiklanan di atas talian, and then saya mendapat maklumat bahawa ramai di antara peserta-peserta kita sekarang ni telah mendapat penerangan awal kan pagi tadi kan berkenaan dengan pengenalan bisnes online, cara pemasaran dan sebagainya. So maksudnya peserta-peserta kita sekarang ni memang telah dah hebat-hebat lah ni. So with that, kita akan sambung sedikit. Kita dah belajar, you all dah belajar pasal pemilihan produk, pemilihan audience, cara jenis-jenis produk, pemasaran dan sebagainya. So now kita akan lihat, once kita dah ada produk, kita dah invest, kita dah buat produk kita tu, apa yang kita akan teknik apa yang kita akan guna untuk mengiklankan produk kita. So ini dia kita punya outline untuk hari ini. First kita akan lihat apa itu periklanan online.
kita tak boleh confuse antara iklan, publicity, betul ke ejaan tu? Publicity dan promosi. Okey, kita seringkali mendengar bila mana kita nak cakap okey, kita kena marketingkan produk kita, iklankan produk kita kan? Dan kita ada juga dengar, oh dia ni mencari publicity untuk produk dia. Oh dia tengah mempromosikan produk dia. Okay, so lepas ni kita akan tengok case study Sabela. Okay, alright. And then daripada situ kita akan lihat kerangka proses periklanan. Okay, kita dengar banyak jargon-jargon iklan kan. Online business lah, IG lah, Instagram lah, betul tak? Facebook ads, Google, SEO. So apa sebenarnya mana satu yang nak kena buat dulu, betul? So dekat sini kita akan tengok itu kita panggil kerangka. Okey. Ini kerangka ni saya sendiri yang buat berdasarkan pengalaman dan case study dan bacaan-bacaan umum lah. Okey. So nombor 4 kita akan tengoklah. Okey, kat sini yang bestnya kita akan tengok apa platform-platform periklanan yang ada. I'm sure you all pernah dengar FB ads, betul tak? IG ads. Okay. How about others yang lain-lainnya? So kita akan tengok SEM dan media sosial punya periklanan. Okay. And then kita akan touch sikit perbezaan e-commerce dan e-marketplace. Dekat situ kita akan discuss, okay, produk awak sekarang ni yang pagi tadi awak discuss tu sesuai untuk e-commerce ke ataupun landing page ke, website biasa ke ataupun kena masuk e-marketplace. Agak-agak macam mana? Okay, so yang tu nanti kita akan discuss further. And then insyaAllah kalau ada masa lebih, kita akan lihat demo. Saya akan demo cara buat iklan Google Ads. Okay, apa Google Ads tu? Pernah dengar ke tak? Okay, so nanti kita akan lihat. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, oops, sorry. Okay, sekejap ya, saya setting jap. Okay, kalau kita tengok dekat sini, right, pernah dengar digital marketing? Okay, kita semua nak business online, betul? Kita semua nak business online, and then bila nak buat je business, mesti orang cakap, oh kena business online. Sekarang dah tak ada dah business online, tak pernah dengar dah. Budak-budak sekarang tak pernah dengar business offline kan. Kena buat, dulu nak buka, nak ada business je kena fikir, oh kedai dekat mana, berapa sewa kedai, betul tak? Okay, sekarang ni tak perlu. Okay, dulu masa zaman saya belajar dulu, e-commerce dulu, dia nak pergi daripada brick and mortar kepada e-commerce tau. Kita panggil brick and mortar. Brick mortar bermaksud kedai fizikal, kedai fizikal yang kita nampak sekarang ni. Zaman dulu peralihan tau, daripada brick and mortar ke online. Okay, sekarang ni saya nampak klien-klien saya daripada online dia start daripada biasa-biasa, daripada online bila customer dah bertambah dan dia memerlukan kedai. Okay, so nampak tak? Daripada online tu dia memerlukan physical store. Dia dah terbalik dalam 10 tahun yang saya dah membesar sebagai juara ni. Okay, daripada 2007 saya belajar dekat U dulu. Sekarang ni saya nampak perbezaan dia macam tu. Okay, so now kita akan dengar jargon digital marketing. Okay, siapa pernah dengar digital marketing? Okay, salah satu dekat sini, okay, siapa yang pernah SEO, siapa yang pernah opt-in email, search ad, social media. Okay, cuba tulis sikit apa yang anda tak pernah dengar. Okay, saya nak feedback juga daripada tuan-tuan dan puan-puan, okay, student-student kita, adik-adik kita, okay. Antara perkataan-perkataan ni, okay, which one you rasa you tak pernah dengar? Ataupun, alright, CIM tak pernah dengar kan? Okay, thank you Syakila. SEO, SCRM, okay. Alright, so okay, lead generation. So banyak kan jargon-jargon ni kan? Okay, so ini kita panggil digital marketing. Kalau kita nak cover semua memang banyak guys. So hari ni tajuk yang dia berikan kita kepada search ads. Okay, and then saya akan banyak tak tahu kan? Okay, kita akan tengok sikit social media, SEO, opt-in. Petang nanti kita akan tengok content marketing, lead generation saya boleh cerita sikit dan banyak lagi. CRM tu customer relationship management. Petang nanti pun kita akan tengok sikit. So kalau kata pagi tadi you dah ada produk you dah cantik, packaging dah nice. So kita kena tahu ini juga. Okay? Kita kena tahu ini juga. Okay. Alright. So before we go further,
sebelum kita terbang jauh nak masuk dunia digital marketing, pemasaran online, pengiklanan online ni, okey, jom kita tengok contoh depan mata kita. Okey, pernah nampak iklan ni? Okey, pernah nampak iklan ni? Alright. Pernah ya? Alright, pernah. Okey. Alright. Sabila, siapa tak pernah nampak kan? Alamak, ni apa ni? Okey, Sabila, siapa tak pernah nampak kan tepi-tepi jalan. So dia tengah buat iklan advertising kita panggil. Okey. So kat sini kita akan lihat perbezaan ataupun proses antara periklanan, advertising, publicity dan promosi. Alright. Okey. Raya baru-baru ni dia keluar iklan sedih macam ni, betul tak? Alright. Alright, semua orang pernah lihat? Pernah? Alright, pernah. Okey. And then kalau you perasan keluar juga iklan ataupun berita Sabila, nampak ni Sabila, okey, mendema mangsa banjir. Itu kita panggil publicity. Okey, publicity. Okey. Yang ketiga, promotion. Okey, so apa beza ni kat sini? Okey, daripada awal daripada kiri ke kanan. Okey. Saya sendiri, saya tak pakai tudung. So saya tak care. Bila saya drive, saya hebat juga. Sebagai digital marketer, saya akan rasa, hebat juga Sabila ni banyak bajet lah dia nak letak daripada utara ke selatan, letak billboard advertising ni ratus ribu tau setahun. Okey, dia main kontrak dia setahunan. Okey, bila kita tengok banyak duit Sabila daripada utara ke selatan, selatan ke utara, kita nampak dia punya iklan kan. So dia nak apa? Dia nak memberitahu kan kewujudan. Dia nak memberitahu atau nak memberitahu wujudnya produk Sabila. Okey. Bawah dia hashtag baju kurung tanpa gosok. So dari situ kita akan tertanya dan kita akan Google. Dan kita akan cari dekat Facebook. Maka kita nampaklah iklan Facebook. Betul tak? Okey. Dari situ kita atau you all yang kaum-kaum perempuan ni, dia akan nampak orang cerita pasal kain Sabila bagus, memang betul tak perlu nak gosok, dekat situ. Dan barulah you all akan berani untuk beli. Dah beli, and then kita tiba-tiba nanti kita akan nampak Sabila tiba-tiba masuk dekat buletin utama, dia menderma dan sebagainya. Iaitu publicity. Dia menambahkan lagi dia punya marketing dengan publicity. And then hari raya baru-baru ni dia buat emotion advertising, emotion based advertising, iaitu publicity, dengan memberi message tertentu. Next, bila kita tengok, dia bila tengok dekat Facebook dia, bila kita dah like Facebook dia, kita dah suka dengan Sabila ni, kita akan nampak dia akan sentiasa buat live, dia akan buat giveaway, dia bagi tote bag macam sekarang ni eksklusif dan sebagainya. So kelas pula kan. Right. So itu dia perbezaan antara advertising, publicity dan promotion. Clear or not? Nampak tak macam mana Sabila tu menguasai diri kita? Sebelum tu lupa nak tanya, siapa tak pernah dengar Sabila? Cuba tulis kosong. Lelaki, siapa yang tak pernah tulis tak pernah dengar Sabila? Sekarang ada apa yang lipstick tu Sobela sekarang ni Sobela pula kan. Alright. So tu dia. So ini dia perbezaan antara periklanan, publicity dan promosi. Kalau periklanan tu, dia nak memperkenalkan produk dan nak memujuk kita untuk beli. So antara media yang digunakan ialah online, dia boleh pakai TV, dia boleh pakai IG, dia boleh pakai billboard, dia boleh pakai newspaper, dia boleh pakai magazine dan sebagainya. Tapi advertising ni, dia sangat memakan kos yang tinggi. Beginner macam kita agak sukalah nak tiba-tiba keluarkan produk tudung nak letak kat billboard. Itu agak sukar. Mungkin kita perlu start daripada bawah dulu. Bila kita dah ada funder, funder tu maksudnya orang yang nak invest, bagi duit kat kita, untuk perkembangkan lagi kita punya perniagaan. Barulah kita boleh buat billboard, masuk TV dan sebagainya. Tapi jangan risau, kita masih lagi boleh guna online advertising yang kita akan belajar selepas ini. So bila tengok nextnya, bila dah ada advertising, dia buat publicity yang macam kita nampak tadi kan.
Okay, yang macam kita cerita tadi, okay, dia memberi kesedaran terhadap kewujudan. Dia publicity dia nak bagi kesedaran terhadap kewujudan brand dia. Okay, it can be menggunakan media ataupun tidak menggunakan media. Tidak menggunakan media macam contoh tadi dia pergi tolong bangsa banjir. Bila dia tolong bangsa banjir, dia akan bawa sekali dia punya brand, iaitu dia punya poster, dia punya stiker dan sebagainya. Okay, so ada juga kita dengar bisnes-bisnes online menggunakan apa, Pras? Pernah dengar tak publicity murahan? I'm not sure macam mana you all define. Okay, kita ada dengar lah kan, bisnes-bisnes orang menggunakan. So that still itu ialah publicity. Dia nak sentiasa dia nak bagi kita sedar kewujudan brand dia. Dia tak nak kita time MCO ni lupa brand dia, kewujudan brand dia. Okay, so itu dia publicity. And then publicity secara percuma kita boleh dapat daripada customer testimonial, customer review dan sebagainya. So I think ini you all ada belajar ke pagi tadi kan. Okay, last sekali barulah kita support dengan promotion. Promotion yang kita nampak selalu, biasa kita pergi mall, ada sales girl akan tunggu dekat depan, dia bagi kita rasa, bagi kita bau perfume. Itu promotion yang biasa kita dengar kan. Other than that, ada juga promotion yang macam tadi juga, dia nak continuously meningkatkan kesedaran dan engagement customer, macam bagi swag tu macam goodies bag, okay, goodies bag, dia bagi kita tote bag, bagi kita topi dan sebagainya. So itu dia contoh-contoh promotion. So I nak you all dapat bezakan ketiga-tiga ni dulu. Okay, so pagi tadi semua dah ada produk kan? Okay, now untuk produk you all, nampak tak kat mana nak masuk dulu? Kalau nampak, sila tekan 1 kelas. Ke tak nampak? Sama je. Kan? Tiba-tiba saya nak bagi goodie bags. Kan? Alright, boleh. Boleh. Tapi kalau boleh, okay, cuba nampakkan perbezaan dia dulu. Tiba-tiba nak keluar produk, tiba-tiba nak keluar movie kan? Movie sedih. Alright. Macam Petronas kan? So, itu kita kena identify. Okay. Kalau semua dah nampak, okay, nice. So barulah saya berani nak masuk kepada proses iklan di digital. Okay. Okay. Sekarang ni, okay, semua dah ada produk. Okay, bagi yang tidak ada produk, okay, imagine that apa bisnes yang you nak buat. Business can be product based, inventory, you ada product based, keluarkan produk, keluarkan perfume, keluarkan brand tudung, okay, ataupun services. Yang ketiga ni NGO, yang keempat government. So ini universiti ni semua dia bukan profit based lah kita panggil, okay. So itu tak masuk. Saya ada juga persatuan nak buat persatuan datang, PBSM datang minta saya increasekan dia punya donation. So ada juga kes-kes macam tu. Okay, NGO kita panggil. So untuk you all, cuba identify produk you all ni, okay, produk kita ni, adakah dia product based atau service based? Kalau product based, adakah dia boleh di e-commerce kan ataupun tidak? Dia macam tu. Okay. So once you all dah ada produk dalam kepala masing-masing, okay, cuba tengok kat sini. Okay. Pagi tadi you all dah belajar define target audience tak? Dah faham tak customer needs tu apa? Okay, define target audience bermaksud kita kena ada, kita panggil kita punya karakter kita punya customer. Kalau kita buka taskar, karakter customer kita mungkin parent yang bekerja. Macam tu kan? Kalau saya buat apa taskar, dan kalau saya, okay, simple lah, tudung kan, saya nak buat tudung untuk kanak-kanak. Okay, kalau tadi Sabella tudung kurung tanpa gosok, tudung kanak-kanak untuk bersukan, saya nak buat macam tu, contoh. So, siapa target audience saya? Okay, apakah keperluan mereka? So, itu semua kita dah define. Okay, kita tak nak cakap lanjut. Okay, once kita dah define kita punya target audience, okay, barulah kita kena select, kita kena tahu platform apa. Okay, kita kena tahu platform apa, iklan mana yang kita nak pakai, okay, untuk kita punya target audience ni.
kita nak dapatkan website traffic kita panggil. So maksudnya bila you kata you nak buat produk, okay, kat sini semua orang bila nak buat dah ada Facebook page untuk produk, betul tak? Kan? Okay, bila kita dah ada produk, antara selain daripada Facebook page, kita perlu ada platform website. Okay, website. Okay, penting juga. Sebab apa? Lepas ni kita akan tengok iklan kita tu nanti, bila orang klik, dia akan sama ada pergi ke Facebook ataupun pergi ke website kita. Okay, alright. So, bila kita dah ada produk yang cantik, you kata you nak buat tudung untuk kanak-kanak. So, you need to have a proper website. Kita punya e-commerce website di mana kita ada gambar-gambar produk, okay, dan customer boleh add to cart, dia boleh buat bayaran online dan kita dapat sale, betul tak? So, kita nak customer visit ataupun datang website kita. Okay, okay. So, kita akan buat iklan and then kita akan tarik mereka datang ke website kita www to make sales. Okay. Once dia dah buat, kita dah buat duit, kita akan jaga lagi, kita akan monitor lagi. Kita akan continuously buat iklan, kita akan improve produk kita akan keluarkan model-model baru dan kita akan buat, kita panggil remarketing. Kita akan cari balik customer kita yang tadi tu dan kita akan push dia iklan lagi. Kita akan bagi tahu dia, hey, last time you dah beli tudung A kan, but now I'm doing MCO, kita ada tudung B dengan harga diskaun 30%. So dia macam tu. Okay. So now, okay, dalam proses periklanan ataupun digital marketing, apa yang penting ialah selain produk you dah ready, you need to have a proper website. Kalau nak kata website tu, dia dah ada dia punya knowledge yang lain. Website tu macam mana, landing page dia macam mana, ayat dia macam mana, e-commerce dia macam mana, laju ke tak, mobile friendly ke tak. So dia macam tu. Okay, so yang tu kita tak nak sentuh sangat. Yang tu tahun lepas saya dah ajar. Tahun lepas saya dah ajar kan pemilihan website dan payment gateway. Memang okey lah kan. So now cuba tengok kerangka ni. Okay, ada tak part-part yang you masih tak ada? Kalau ada, okay, kalau ada, tulis 1. Kalau tak ada, semuanya you all dah ada. Sampai Google Analytics pun you all dah ada. Tulis kosong. Macam tu. Right. Okay, ada tak yang kosong? Saya nak tengok yang kosong lah. Yang kalau yang kosong ni, siap dia dah buat pixel, dia dah buat remarketing, brand awareness. Ni memang hebat lah. Okay. Okay, so far so good. Respon sikit. Nak respon yang satu tu pun okay. Okay. Alright. Dua Alright. Boleh kita move? Okay. Kalau nak bertanya terus boleh dekat kita punya message. Okay. Kalau nak interrupt dekat saya punya live pun boleh juga. Okay. So now boleh kita move Okay. So now kita dah nampak kat mana kedudukan iklan, kat mana kedudukan website, kat mana kedudukan produk kita. Produk awak yang atas tu, kat atas tu sebelum define target tu. Sorry, you kena define target dulu. Baru you design your product. Okay. Alright. So now kita akan tengok. So what is advertising, online advertising, periklanan atas talian. Okay, kalau nak cerita pasal marketing ataupun digital marketing, dia sangat besar tau. Okay, pemasaran sangat besar. You all dah belajar pergi tadi. So dalam marketing tu kita ada advertising, kita ada promotion, okay, and then kita ada digital marketing. Okay, dalam digital marketing tu kita ada email, okay, email marketing, kita ada copywriting dia macam mana dan sebagainya. Okay, for now, cuba tengok. Okay, kita dah ada produk. Okay, let's say produk you, produk apa tadi? Tudung kan? So now kita tengok kat mana jenis-jenis ni yang you all dah buat ke belum? Tahu ke tidak? Dia macam tu kan? Okay, sebenarnya simple saja. Dalam kehidupan harian kita, kita dah hadapi dah. Ini semua, benda ni semua kita dah hadapi. Tapi kita hadapi sebagai pengguna tau. Kan? Kita main IG, kita nak tengok artis, tiba-tiba ada iklan. Nak tengok artis, scroll sikit ada iklan kan? Korang tengok artis ke? Kau tengok Insta famous ke? IG tak ada benda-benda ilmiah betul.
Okay, alright. So, tengok IG ada iklan, tengok IG iklan. Kita pun, apa benda iklan ni kan? Alright, so sekarang ni sebagai peniaga, kita kena bawakan diri kita sebagai advertiser, seller, okay? Seller ataupun pengiklan. Kita kena letakkan diri kita dalam pengiklan. Oh, kat mana budak-budak zaman budak-budak kecil sekarang lepak kan? So dia lepak kat TikTok ke, lepak kat game ke? So kita push iklan dekat situ. Okay, clear? Okay. Now, nombor satu yang paling kita recommend, yang paling saya recommend ataupun yang saya rasa masih lagi ramai yang tak venture lagi, yang tak buat lagi, iaitu search engine marketing ataupun pemasaran enjin carian. Okay, ini simple saja. Kita selalu guna Google. Okay, kita guna Google dan kita search, contohnya hari ni saya, okay, lepas dia ambil MCO, saya nak duduk kat homestay dekat Kuala Selangor. Saya search homestay Kuala Selangor. Bila kita search homestay Kuala Selangor, you nampak tak apa yang keluar? Okay, apa yang keluar kan? You akan nampak 4. Okay, yang ni kita akan discuss lagi langsung ni. Discuss lagi ni, kita akan nampak 4 yang teratas. Dia tulis kat sini AD ataupun iklan kan? Okay, iklan. So itu bermaksud homestay owner tu, dia dah bermain Google Ads. Okay, search engine marketing melalui Google Ads. Kalau dia ada tak yang masih pakai Yahoo? Okay, ada tak yang masih pakai Bing? Ada yang pakai Bing daripada Microsoft. Okay, so Google kita panggil Google Ads, Bing kita panggil Bing Ads, Yahoo kita panggil Yahoo Ads lah, iklan di Yahoo macam tu. Okay, so ini yang kita nak discuss sebentar lagi. Okay, yang kedua kita ada pemasaran media sosial. Media sosial yang utama kita sekarang ni masih lagi FB, betul? Dan bila FB dia beli IG, sebelum ni IG tak ada iklan. Bila FB beli IG, so dia dah link. Apa iklan yang keluar kat FB akan keluar dekat IG. So bila mana kita buat iklan dekat FB, kita boleh set dekat situ, publish sekali dekat IG. Okay, clear? So kita ada FB, IG Ads, and then kita ada Twitter, kita ada TikTok, and then all the kalau you nampak all the newcomer social media, dia tak lain dan tak bukan. Kalau kita fikir balik, kenapa FB bagi kita guna FB secara percuma, betul tak? Kan? Pernah kata FB nak charge ke apa, itu semua tak tahulah. Pada kami dia tak akan berlaku. Sebab kalau charge, user berjuta dia tu akan withdraw, dia akan log out, dia akan tutup account sebab tak nak bayar. Bila tak ramai orang dalam FB, so dia tak boleh nak push iklan. Bila FB tak boleh nak push iklan, advertiser tak nak bayar dekat dia. Okay, clear? So senang saja FB ke IG ke FB ke IG ke Twitter ke TikTok ke Google ke, dia bagi kita main free sebab apa? Dia nak push iklan. Okay? Clear? Alright. Okay, yang kedua, yang ketiga periklanan melalui email. Kita ada email marketing, kita akan tengok nanti, petang ni pun kita akan tengok. Okay, kita ada juga display ads. Okay, display ads ni contoh macam you buka blog kan, blogspot ke, you buka kalau pasal kereta, you nak lihat pasal apa tu, dekat portal ataupun website kenderaan kan, kereta kan, yang cerita pasal kereta kan. Kalau you tengok, kita nak baca pasal kereta tapi iklan yang manjang keluar kan, atas, kiri, kanan, bawah. So itu kita panggil display ads. Itu yang saya cakap, kita dah alaminya dah, tapi kita alami sebagai pengguna. Okay, alright. Kebaikannya iklan-iklan online ni, kelas, kita boleh targeted, kita boleh target. Okay, kita boleh target, bermaksud kalau kita main FB, kalau kita buat iklan FB Ads, kita boleh target umur, location, okay, dia punya interest, okay, dan sebagainya. Sama juga dengan engine carian, okay, right. Okay, kita juga ada, okay, selain daripada yang common one ni, okay, antara 1, 2, 3, 4, okay, antara 1, 2, 3, 4, okay, yang mana paling anda tak pernah dengar?
Kalau semua tak pernah dengar, kena type 5. Okey. Okey. Ada tak yang 5? Ada tak yang 5? Okey, boleh respon, saya nak tengok semua pernah. Okey, good. 1, 3, 4. Oh, semua pernah. Okey. Alright. Okey, semua pernah. Okey. Alright. Ada yang tak pernah dengar. Okey, so now kita tengok. Okey, nak respon boleh keep on respon. Saya ada 2 screen kat sini, saya boleh monitor. Okey, yang lain-lainnya. Okey, lain-lain jenis iklan online. Okey, kita berkongsi kita berkongsi. Means kalau you all ada info tambahan, okey, kalau you all ada idea baru, okey, benda baru, boleh juga share bersama kita, bersama kita semua. Okey, how about pengiklanan lokasi ataupun kita panggil local marketing ataupun local SEO dekat Google Maps. Okey. Kalau you tengok dekat sini, okey bawah ni Okey bawah ni. Bila kita search dekat Google, kalau you perasan cara kita tu, contoh kita cari tempat ke, restoran ke, klinik ke, hotel ke, dia akan keluar Google Maps, betul tak? 1, 2, 3 Google Maps. Bila kita klik more, dia akan keluar yang macam ni. Okey. Dan bila kita tengok yang paling atas tu, okey, yang paling atas tu still kita boleh beriklan. Bermaksud kalau orang search klinik okey, klinik gigi Pasir Gudang. Saya punya map, saya punya lokasi, saya punya kedai, saya punya klinik ni dia tak naik atas lah. Kan? Dia ranking ke 7, 8 dalam maps listing ni. So macam mana kita nak naikkan dia ke atas? Kita boleh kita boleh beriklan. Kita bayar kepada Google, okey, menggunakan nanti saya akan tunjuk ads.google.com dan kita boleh setting maps kita naik ke atas. Kita just kena bayarlah. Dia macam tu. Okey? Okey, bayar-bayar ni tak banyak. Dia agak okey lah macam kita ni kalau buka bisnes jangan spend terlalu banyak. Okay, kita dah spend terlalu banyak dekat product development, betul tak? Product punya manufacturing. Jangan lupa kita punya web hosting, web domain, website development punya costing, kita punya marketing macam mana. So, kebanyakan business owner yang saya pernah jumpa, bila dia dah spend dekat perfume dia dekat 80,000, 100,000. Bila kita tanya, okay, how about your marketing budget? Berapa you nak spend untuk monthly? Dia tak ada monthly budget. Dia kata duit dah habis. Okay, unfortunately memang sangat sedih. Tahun depan bila saya minta renew hosting pun tak mampu bayar. So dia jadi macam tu. Okay, so saya kita punya audience sekian. Okay. Okay, lepas ni kalau minta kalau boleh bila you nak come out dengan produk, you nak sale yang banyak, minta spend sedikit kepada online advertising. Okay, so ini Google Maps. Okay, so pun kita boleh iklan. Okay, so other than that, kita juga boleh beriklan dekat YouTube. Okay, kita boleh iklan dekat e-marketplace. Kan, betul tak? E-marketplace, Shopee ataupun Lazada, kan? Okay, so banyaklah. Maksudnya kan, kita ada tadi 5, ni dah another 5 which is 10 lah yang kita nak discuss petang ini. Okay, and then kalau ada budget lebih lagi, kita boleh pakai influencer. Okay, search engine optimization. Okay, ini juga boleh dikatakan iklan. Okay, tapi ini juga katakan iklan, tapi dia boleh jadi percuma bila mana SEO ni, bila mana nanti kita akan discuss, saya rasa ada nanti, bila mana page kita dah berada di ranking pertama, kita dah rasa okey lah. Okay, bila orang search je, website kita berada di atas tanpa membayar kepada Google. Macam tu. Okay, SEO ni lawannya Google Ads lah. Okay, clear? Okay, mak ai banyak tu, produk apa tu? Kan, 10k FB ads. Okay, bagus Nusafira. Bagus. Saya suka kalau you spend banyak ads. Okay, untuk pengetahuan, klien saya ada yang kedai dia kecil je. Tapi dia spend ads dia sebulan 8,000. Okay, sebulan 8,000. Okay, bukan setahun 8,000, dia sebulan 8,000. Okay, so yang saya kata kalau
Cuma ni kena pandai tuning lah Nusa Afira, you kena pandai tengok balik. Okay, hari ni kita akan tengok lah. Saya tak boleh nak bagi servis secara direct. Kita boleh tengok balik lah. Okay, dia ada yang lebih advance je, you akan dengar funneling yang paling advance you akan dengar funneling, itu yang paling penting kalau main Facebook ads. Okay, alright. Okay, tadi kat mana? SEO kan? Okay, directory listing, Yellow Pages, Yaps, okay, yang listing macam ni you all dah letak belum? Kan? Alright. Okay. So jom kita tengok satu persatu insyaAllah. Okay. So yang ini pula. Okay. Yang ini pula. Okay. Tadi sini ramai yang kata semua pernah dengar. Okay. Yang lain-lain jenis iklan online ni. Okay. Tang mana yang you all tak pernah dengar? Okay. Part mana yang you all tak pernah dengar? E-marketplace. E-marketplace. Buka account dekat Shopee, klik pada seller, okay, klik seller punya ni, lepas tu masukkan produk, dia macam tu je. Kan? Lepas tu kena masuk kelas Shopee lah. Dia macam tu. Alright. Okay, lagi satu disclaimer saya. Okay, hari ni kita akan lihat secara general atas daripada eye view atau boleh nak pergi detail, okay, kalau saya sebab saya akan pergi details, okay, untuk setiap satunya. Okay. Okay. Seperti yang banyak kita dah pergi online sifu-sifu kat luar tu semua kan. Kadang-kadang mereka akan bagi tahu guna ni, guna tu. Okay. Bila part teknikalnya, kita pun tak boleh buat. Sebagai contoh SEO, naikkan ranking. You all kena masuk dekat coding tu, boleh you all kena changekan image punya title tag tu semua tau. Kalau SEO. So macam tu. Kalau ada sifu nak ajar SEO ni semua, alright. Okay, saya rasa macam, okay, bila saya dengar, okay, saya yang buat SEO ni pun rasa macam, okay, geramnya tak naik-naik, macam tu kan. Okay, tapi saya juga ada Alhamdulillah, ada klien SEO yang memang betul-betul naik, okay, ada yang susah nak naik, okay, dia bergantung. Okay, boleh kita sambung? Okay, boleh sharing ni Syafira, okay, nanti Syafira boleh sharing nanti, okay, now kita sambung okay. Memanglah kita cakap kita ni tengah buat business online, betul tak? Business online doesn't mean Facebook tau. Google pun online. Saya bila orang cakap saya sebagai web developer, web designer, bila customer datang, okay, biasanya saya akan tanya sebelum ni marketing kat mana? Oh, saya dah business lama dah, 5 tahun dah, tapi marketing dekat Facebook saja. Okay, Facebook, ada main Google Ads ke tak? Oh, ada main Google Ads. Tapi Google Ads lately lah, biasa diorang kata yang biasa main Facebook Ads ni, biasanya dia akan kata macam algo sentiasa bertukar, apa lagi? Kos makin bertambah kan? Banyak joy buyer maksudnya tanya je lepas tu hilang kan? Main-main and then banyak clicks, banyak tanya PM tapi senyap. So itu Facebook punya game. Okay. Tapi kita tak boleh salahkan Facebook lah. Kan? Ada juga yang berjaya. Memang betul-betul berjaya dengan Facebook. So dia, macam saya cakap tadi, dia ada teknik-teknik dia. Okay. Untuk Facebook ad, you all kena study funneling. Funneling with Facebook ads. Okay. So dia macam tu Nusyafira. Okay. Alright. So untuk, okay, you bayangkan. Okay. You bayangkan. Kalau saya memerlukan kereta sewa sekarang ni. Kereta sewa saya rosak sekarang ni. Kan? Kereta sewa saya rosak. Kan? Kereta sewa saya rosak pula. Kereta saya rosak sekarang ni. Saya on the way nak ke Shah Alam. Rosak dekat Puchong ke apa kan. So, saya ada handphone. Saya akan cari, okay, saya memerlukan kereta sewa lah. Kereta saya rosak. Okay, dia dah towing. Saya memerlukan kereta sewa, for example. Saya memerlukan kereta sewa kan. Okay, Grab pun boleh. Okay, ni semua, okay. Kalau nak pakai Grab boleh. Okay, let's say saya nak pakai kereta sewa. Saya nak pakai 3 hari. Okay, saya dah dekat rumah. Okay, dekat rumah ni kan. Saya dekat rumah, kereta tak ada. So, biasanya awak rasa saya akan pergi ke Google untuk cek kereta sewa ke pergi ke Facebook. Facebook untuk cek kereta sewa. Dia macam tu. Kan? Right? Nak pakai Soka, okay, nak pakai ni boleh, tapi in case kita nak memerlukan kereta sewa. Kalau tak kereta sewa pun,
macam saya cakap tadi, kita perlukan homestay, saya perlukan hotel, saya perlukan produk-produk lain, okey. Saya perlukan tudung baru ke, baju baru ke. So bila kita memerlukan sesuatu, kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi Facebook dulu ke pergi ke Google dulu? Okey, cuba jawab. Awak rasa ke pergi IG dulu? Nak cek kereta sewa dekat IG. Okey, minta tolong jawab. Ke nak cek email? Kan? So kita akan pergi Google dulu kan? So that's why, alright, good, nice. Google kan? So that's why kita macam biasa untuk online marketing kita perlu target juga dekat Google. Mr. Google kita. So bila kita nak target dekat Google, first thing kita kena ada website. Bila dah ada website, website kita tu perlu ada keywords yang yang kita panggil apa? Keyword yang sama dengan apa yang user cari. Kalau user tu cari print baju murah, dia nak cari printing baju murah, kan? Kita nak kena make sure website kita ada perkataan tu semua, printing baju murah. Dan kita hendaklah menggunakan SEM, Search Engine Marketing, untuk naikkan website kita ke ranking teratas di Google. Dia tak teratas pun tak apa. Okey. Kalau kita tengok sampel kat sini ada 2 result kan? Sebenarnya dia boleh jadi 4 result Bila kita Google sesuatu, maksimum yang iklan boleh keluar ialah 4. 4 maksudnya kat sini persaingan tak berapa kuat lah. Dia macam tu. Okey? Persaingan tak berapa kuat. Okey. Dan kita kena juga pastikan kita bila orang search printing baju murah, kita juga kena pastikan Google Maps kedai kita tu berada di atas Google juga. Okey, untuk Google Maps, kalau tadi result dia ada 4 teratas. Untuk Google Maps dia ada berapa kelas? Siapa tahu? Saya dah beritahu tadi. Dia ada 3 result utama. 3 result utama. Dan barulah, okey, kalau nasib baik Facebook you naiklah. Kalau tak nasib baik, orang lain yang naik. Okey, ini kita panggil SEO. Okey, digest sekejap. Cuba digest sekejap. Okey. Okey, bagi yang dah familiar, okey, alhamdulillah. Okey. Bagi yang dah familiar tu, saya kalau advance ni saya nak tanyalah, keywords awak apa? Berapa keywords volume per month? Macam tu kan? Kalau bagi siapa yang dah tahu. Bagi siapa yang baru, cuba wiki-wiki, cuba buka Google nanti, cuba type keywords main produk awak. Dan cuba tengok siapa yang bermain iklan di atas. Siapa player-player, siapa kompetitor awak. Okey? Sebab dekat sinilah kita barulah nak bermain competition dengan iklan di Google. Okey. Okey, yang atas ni berbayar, yang ni boleh jadi percuma. Okey, yang ni boleh jadi percuma juga. Okey, tapi pada awalnya kita kena bayar agensi ataupun web designer tu untuk buatkan SEO lah. Dan kos SEO ni memang agak mahal. Okey, satu keyword, satu page boleh jadi 2,000, 3,000, 4,000 macam tu. Okey, so apa? Once website kita dah naik dekat first page, kita dah tak perlu nak main dah dekat Google ni. Macam tu. So kita dah tak ada kos bulanan lah. Okay. Okay, boleh kita move? Boleh kita move? Ada pertanyaan tak dekat sini? Ataupun sampai ke slide ini? Okay. Alright, banyak lagi ni. Okay, so now saya dah terangkan banyak dah tadi. Okay, pasal kuasai Google Triplex kita ni. Okay, now kita tengok. Okay, yang pertama Google Ads. Okay, siapa yang nak main Google Ads? Okay, siapa yang belum ada Google Ads? Boleh study boleh study ataupun first saya cadangkan you try dulu buat. Try dulu buat based on YouTube. Okay, kalau tak jadi atau cost terlalu mahal, sale tak ada, barulah consider untuk hire agency ataupun manager lah, ads manager. Okay, alright. Macam saya manager, bawah saya ada beberapa macam tu klien yang kita jaga, yang saya jaga macam tu. So you boleh buka dekat ads.google.com. Okay, first thing first, kalau nak main kat sini kita kena tahu keywords. Kita kena attack keywords. Keywords apa yang user cari untuk business kita.
Okay, contoh dekat sini klinik gigi. So kalau klinik gigi, kalau search klinik gigi saja, dia akan bertabur lah, banyak lah kan klinik gigi. So iklan tu kita boleh set dia, okay, kita boleh set dia, okay, lokasi dekat mana, bersasar. Okay, kalau klinik gigi Pasir Gudang, okay, kita boleh set location dia Pasir Gudang, Johor Bahru, Masai dan sebagainya. Kalau Shah Alam, Kelang, okay, 30 km radius. Sebab kita nak iklan tu keluar 30 meter radius. Tu kelebihan main Google Ads. Okay. Tapi kalau kita ni business online, kita jual barang delivery, kita boleh push iklan kita seluruh Malaysia. Tapi kalau kita business kita macam memang kita ada premise, kita punya store dekat Shah Alam. So kita kena set service kita around Shah Alam sahaja. Recommended 30 km radius. Sebab orang tak akan datang lebih sejam. Kan? Okay. Yang pertama, make sure you kena tahu keywords you. Keywords ni, apa yang pengguna cari? Sebulan berapa? Okay, contoh klinik gigi saja. Klinik gigi Shah Alam, carian sebulan ialah 1,500. Kalau klinik gigi Kelang, carian sebulan ialah 3,000. Okay, so mana keywords yang kita nak lagi target? So kita akan ambil keyword klinik Kelang kan, walaupun kita punya kedudukan tu berhampiran. Okay, so tu contoh keywords. And then kita kena pastikan quality score kita cantik, barulah harga bidaan kita rendah. And then for your info, macam mana cost iklan ni dikira? Cost iklan dikira berdasarkan klik. Itu yang kita panggil cost per click ataupun PPC, okay? Pay per click. Okay, bila orang nampak iklan kita, dia tak klik, kita tak kena charge. Tapi bila dia Google, dia nampak iklan kita, dia klik iklan kita, barulah kita kena charge. Kalau satu klik tu, contoh klinik gigi Shah Alam, harga satu klik ialah RM1.50. Sekali orang klik, dia akan pergi ke website. Sekali orang klik tu, kita akan kena charge RM1.50. Okay? Alright. Ini contoh dashboard untuk Google Ads. Okay? Nampak pening tak? Saya rasa, okay, siapa yang pernah main Google Ads, nampak pening tak? Ataupun yang belum pernah main Google Ads, nampak pening tak? Okay, belah kanan tu tempat kita buat iklan. Belah kiri ni keyword-keyword yang customer cari. Okay, so saya tak ambil daripada Google, ni memang saya extract daripada apa yang kita dah buat. Okay, so kalau kita tengok kat sini, inilah benda yang kita nak tengok. Okay, alright, yang kedua, tadi kan lepas Google, kita ada dekat dalam Google juga ada display ads. Display ads ni tujuan dia untuk bagi brand awareness. Dia tak mengharapkan sale. Okay, dia hanya nak paparkan brand saja. Yang sesuai untuk brand awareness ni contohnya macam movie, kan? Okay, movie ataupun kalau you pernah tengok iklan-iklan, macam mana you nampak iklan display ads ni? Okay, macam ni saya buka berita harian. Ni pun saya ambil daripada berita harian. Buka berita harian, you akan nampak iklan dekat atas, dekat kanan. Atas, dekat kanan. So itu iklan, okay. So saya nampak iklan ni, saya tak tahu kenapa Dr. Strange kan. Okay. Mungkin awak nampak iklan kasut ke, iklan tudung ke, dia bergantung kepada kita punya behavior. Internet behavior. Kalau you selalu search for buku, dia akan keluar lah iklan-iklan buku macam tu kan. Okay. So ini kita panggil display ads. Okay, kalau you tengok kat sini dia jangka panjang. Okay, kalau you tengok mudah macam mana mudah membina tapak dekat Malaysia ni, zaman tu you all tak ada kot. Awal-awal dulu dia asyik push iklan je dekat kami semua ni. Zaman-zaman 2010, 2007, 2008. So lama kelamaan kita dah tanam dalam minda. Okay, bila nak post atau nak cari produk dekat mudah.my. So tu dia kita panggil brand awareness. Okay. Ada juga pengukuhan jenama. Contohnya KFC, McD, AirAsia. McD, KFC, dia dah famous. Kenapa dia nak spend ratusan ribu untuk iklan? Dia nak kita panggil hype ataupun kita nak panggil pengukuhan jenama. Ataupun macam kita cakap tadi, dia nak buat remarketing dan sebagainya. Okay, clear? Alright. Next, kita akan tengok Google Maps. Okay, ni saya dah tegang banyak tadi. Okay, Google Maps tadi tu nak buat dekat mana? Dekat Google My Business. Okay, you boleh
You boleh buka nanti, okay, kalau ada pen dan kertas boleh buka business.google.com. Okay, saya sarankan kalau kamu ada premis ke, ada kedai ke, tak ada kedai ke, you all still boleh buka Google Maps ni. Sebab ianya free. Okay, ianya free, percuma. Kalau Google Ads kena bayar, nak buat SEO pun kena bayar, kena ada web. Google Maps ni free. Dan Google Maps ni dia boleh bagi website percuma untuk awak. Kalau tak ada bajet nak buat website yang mahal kan, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 tu, awak buka Google Maps ni, Google My Business ni, awak akan dapat Google Maps, awak akan dapat website, landing page yang simple. Contoh, sabela.business.com. Siapa yang masih masih tak tahu. Siapa yang dah ada, tulis 3. Okey, sementara saya ni awak tulis awak reply. Siapa yang dah ada Google Map, tulis 3. Sebab apa saya tanya ni? Sebab kalau awak tak ada Google Map, memang sangat rugi. Okey. Izzati, okey, Syairah semua dah ada, Izzati Syairah dah ada. Okey, good. Sebab kalau tak ada Google Map sangat rugi, sebab kalau kita tengok cara yang dekat Google, yang lepas Google Ads ialah Google Maps. So kita nak pastikan user jumpa kita dekat Google Maps secara percuma. Okey, yang tak ada boleh buat, Nusafira boleh buka dekat business.google.com, register macam biasa, masukkan lokasi, nama bisnes. Okey, pastikan kalau tengok dekat slide saya ni, ada tips dia, ada tips dia. Kita kena buat posting, offer, okey. Sebab kita nak pastikan Google Maps kita ni naik ke atas. Okey, macam ni kan. Kenapa klinik gigi As-Salam ni dekat atas? Kenapa yang ni dekat bawah? Okey, kalau kita tengok dekat sini, waiting dia 4.3, 7. Ini waiting 5, 2 orang. Mungkin lokasi dia lagi jauh daripada user yang tengah mencari. Okay. Mungkin keywords dia tidak ada. Macam tu kan. Orang nak cari klinik gigi Pasir Gudang, tengok match tak keyword ni dengan yang ini. Yang pertama ni. Match kan? Klinik gigi Pasir Gudang, klinik gigi Pasir Gudang. Sorry, yang ni. So, keywords macam saya cakap tadi, keywords adalah kunci utama. Okay. Business awak. Okay. Kalau pandai main dengan keywords ni, awak boleh guna dekat website, dekat SEO, dekat iklan, dekat Google Maps, dekat hashtag Facebook awak, dekat hashtag awak punya IG, dekat iklan awak punya Facebook Ads dan sebagainya. Okey, kita sambung lagi. Okey, so ini yang saya cakap bagi yang tak ada, ada yang angkat tangan tu, ada soalan ke? Ada soalan ni. Okey, terima kasih. Boleh Sarah. Kalau ada soalan boleh unmute mikrofon, boleh tanya terus. Okey, boleh tanya. Ada tak? Okey, macam senyap macam ni kan ada soalan di ruangan chat terus. Tak rekod. Okey, silakan. Kita sambung kan. Alright. Excuse me. Salah tekan ketuk. Okay. Alright, so next apa kelas? Dah ada Google Maps, kena pastikan kita tahu sedikit pasal SEO. Lepas ni bila you all dah jadi business owner, kadang-kadang buat website, ada yang you boleh dapat murah, ada yang dapat mahal tau. Murah tu mungkin dia bagi hosting yang features dia rendah, ataupun murah sebab dia freelance, sebab dia part time, sebab dia student. Tapi kalau you bayar yang agak mahal sedikit, you boleh minta dia orang setkan sekali SEO. SEO ni penting kan, sebab apa? Dia boleh naikkan kita punya ranking. Cuba nampak ni. Okay, boleh kalau Google kedai printing Shah Alam sekarang, I think you get the same result with me. Kita nampak printexpert.my berada di atas sekarang ni, disebabkan dia punya SEO level dia. SEO dia punya optimization dia. SEO ni apa? SEO ni ialah proses mengoptimasikan website perniagaan supaya berupaya mendapat tempat teratas di enjin carian Google secara sendiri. Tak perlu bayar. Nampak? Google Ads bayar, SEO tidak SEO. Tapi kadang-kadang kan, bila you dah ada website you tak naik ke atas. So still you kena cari SEO expert. Okay, SEO expert. Okay, dan cari and then okay, kena consult lah dengan dia. Okay, untuk saya dah ada website, saya nak naikkan dia dekat atas page Google. Nak dapat nombor 1 tu agak sukar, at least dapatkan first page. Clear? Print expert famous. Okay,
Betul. Nak tahu tak macam mana dia famous ke tak? Nampak ni, saya dekat saya punya Google ada toyol tambahan. Khairah ada tak? Tak ada kan? Okay, nampak ni, saya ada domain authority 16, estimation visit 244 per month. Dia punya like ataupun dia punya like Facebook punya engagement 140k. Okay, alright. So ini, so untuk saya bila saya Google saya ada tools saya yang saya boleh tengok macam mana dia ni boleh naik macam tu. Okay, alright. Okay, dahsyat. Okay, apa lagi ni kat sini? Okay, perlu tahu keyword carian macam saya cakap tadi. Kita kena tahu proses keyword research, content writing, web optimization, link building. Okay, ini semua siapa yang ada masa lebih boleh study SEO. Okay, dah ada website kan? Tak nak bayar SEO expert, you boleh study pula SEO. Okay, alright. Okay, next. Barulah kita masuk. Okay, kita dah cover SEM tadi kan? SEM tadi apa? Ada Google Ads, Google Maps dengan SEO. Saya dah terangkan. Tiga-tiga ni saya kata kena target. Kalau ketiga-tiga ni tak ada, awak akan rasa quick lah. Kan? Awak akan rasa macam mengharapkan Facebook je macam tu kan? Cuba awak buat salah satu daripada ni. InsyaAllah. Okay, alright. Okay, next media sosial. Barulah kita pergi media sosial. Okay, yang you all yang selalu buat lah. Ada juga yang memang bisnes dia bergantung pada media sosial. Gila-gila punya kan. Sale dia memang media sosial. Okay, so media sosial, contohnya Facebook ad macam saya cerita tadi. You boleh pergi ke ads.facebook.com. Okay, you boleh buka, you boleh terus buat you punya iklan. Pilih nak klik ke, nak klik ke, nak promote your page ke, nak dapatkan likes ke, kan? Boleh ke nak dapatkan likes dan hasil itu menjadi pemilihan audience, placement, keywords, okay? And then ada lagi satu benda, bila you dah buat Facebook ads, orang tak like atau tak komen sebab apa? Sebab kita punya kita punya copywriting tu kurang power. So dekat situ bila dah main Facebook ad kena belajar copywriting. Clear or not? Right. See? Bila dah belajar copywriting, apa lagi you kena belajar? You kena belajar cara nak convert to sale. Bila orang WhatsApp, bila orang komen, apa nak buat lepas tu? Okay? So kalau you tahu ketiga-tiga ni, Facebook you akan jadi. Kalau you you ada website, you main dekat Google main kat Google. Orang klik iklan pergi ke website. Website letak button WhatsApp. Orang klik WhatsApp dia pergi ke WhatsApp. Pun sama. Kita kena tahu cara nak convert to sales. Okay? Okay, Facebook dengan Google Ads dia bergantung kepada bajet harian. Okay? Kita boleh set RM10 sehari ke, RM30 sehari ke, RM100 sehari ke, macam saya cakap. Ada klien yang berani letak 300 sehari. 300 sehari bayangkan lah, RM10,000 lah kan sebulan. Alright. Okay, gambar memainkan peranan. Okay. Ya, saya ada tulis kat sini insyaAllah. Betul tu, Nur Safira. Okay. Okay, tips buat eksperimen A/B test. Kan? Lagi siapa? Lagi apa? Okay, bergantung pada copywriting dan pemilihan gambar yang betul dan berkualiti. Okay? Gambar tak nak yang blur-blur. Tak nak pakai kamera biasa-biasa. Ambil gambar lepas tu nak buat Facebook ads. Nanti Facebook tu akan reject. Dia kata blur. Betul tak? Kan? Right. Gambar kena spend sikit lah. Hire lah adik-adik kita kan. Designer-designer kita buat gambar. Okay. Saya rasa satu gambar, kalau paling murah berapa? Siapa pernah buat satu gambar editing? You ada produk, okay, edit gambar tu. Saya rasa 150 satu gambar. Macam tu. Alright. 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 And then media sosial. Okay, ini view. Okay, ni betul ni saya tak ambil daripada Google. Ni saya punya iklan. Nampak? Okay, ni saya punya iklan. Dia punya copywriting tak power Nanti saya ajar copywriting yang power. Okay. Yang ni ada lagi. Yang ni sebab kita nak buat iklan untuk kadang-kadang audience saya nak target yang dia boleh bayar RM2,000 ke atas. So kita tak perlu nak iklan-iklan yang nanti saya tunjuk contoh
Macam tu sebab dia ikut audience juga, target audience kita. So apa yang saya nak tunjuk sekarang ialah Facebook Ads punya dashboard view. Siapa familiar? Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan angkat tangan. Type 5. Type 5. Siapa yang tak pernah tengok? Okay. Okay, familiar. Power ni, ramai yang dah power ni. Kan? Okay. So dekat sini, yes, kita tahu guna Facebook Ads, kita tahu setting semua, tapi macam kita cakap tadi, you all buat tak A/B test? Winning Ads, tahu tak Winning Ads? A/B test buat tak? Siapa yang jawab 5 tu? Buat 3 iklan, one-kan dia serentak, okay, buat, nanti kita akan belajar, okay. Okay, okay, good to go? Good to go? Any other question? Untuk yang ni tak ada Facebook ni kalau nak cerita banyak lah kan, banyak. Facebook saja ni memang banyak. Nak buat IG Ads pun boleh guna Facebook Ads Manager. Ya, betul. Cuba tengok ni. Ada tak? Ni. Dia bagi contoh ni. Okay, ini kat Facebook. Okay, bila kita buat Facebook Ad, nanti dia bagi preview. Preview tu dia akan preview lah dekat website macam mana, dekat mobile phone macam mana, ada tak yang error, dekat stories macam mana, dekat Instagram macam mana, dia macam tu. Clear? Right? So yes, ada. Okay, bagi yang sudah ada Facebook Ads, main tak Pixel? Main tak Funneling? Okay, siapa yang main Pixel? Tulis 7. Okay, Pixel tu apa? Ada tak penerangan? Okay, Pixel ni kelas ataupun kita panggil remarketing ataupun revisiting. Jika okay, saya bagi contoh. Ni memang syabah lah. Kita kena ada jugalah. Okay, let's say you ada satu website. You ada satu website e-commerce lah kan, macam Sabela macam tu kan. You pergi ke website tu, okay, you tengok produk-produk dia, tapi hari tu you tak ada duit nak beli. And then you pun pangkah website tu, website Sabela tu you pangkah. Okay, pangkah lah kan, lah tak ada duit lah, gaji tak masuk lagi lah kan, commission tak masuk lagi, nyampah lah, mahal RM70, tudung je kot, macam tu kan. You pangkah, bosan-bosan, buka Facebook. Bila buka Facebook, scroll, you akan nampak apa? Iklan Sabela. Betul tak? Contoh dekat sini, okay, tengok ni. Ini website Promise Web, awak datang, lawati. Apa yang terjadi ialah, dekat dalam website ni, dia dah install dengan pixel code. Nampak Ini simbol coding kan. Pixel code masuk ke dalam website ni. Bila mana user visit website ni, pixel code tu akan menyelinap masuk ke dalam browser awak. Dia set as cookies kat situ. Then, bila awak pergi mana-mana, main IG ke Facebook ke, dia akan follow awak. Okay, dia bagus kalau kita ada nak advance-nya, kan secara advance kita boleh set tracking conversion. Tracking conversion bermaksud bila orang klik button sign up ni, kita akan dapat kita akan assume kita akan dapat convert RM1,000. So bila orang klik iklan ni, kita boleh follow dia ni boleh dapat RM1,000 ni. Dia macam tu. Dia boleh increase sale, dia boleh custom audience. Okay, right? Saya kena pergi laju. Alright, so kalau tengok kat sini, you pergi website and then website tu, iklan dekat website tu akan follow awak dekat Google. So bermaksud, bila main Google Ads, Facebook Ads, you kena consider teknik-teknik lain juga dalam Facebook Ads tu. Okay, boleh kita continue? Banyak lagi ni. Alright, kita juga boleh iklankan produk kita menggunakan video. Saya tahu you all ada banyak buat video video dekat you all buat sajalah record video produk, okay, buat live dan sebagainya. Okay, tahu tak? Okay, itu semua common lah. Saya cakap boleh kata common lah orang buat video post dekat posting dia kan. Tahu tak? Yang bila orang search produk kita, okay, plus bila orang search produk kita, contoh yang ni kalau ni contoh servis bateri kereta bateri kereta saya mati. Saya nak cari bateri kereta saya mati, saya nak cari orang yang boleh pasangkan bateri kan. So saya search bateri kereta Kong macam tu kan. Bateri saya Kong, bateri kereta mati, bateri kereta murah.
result dekat Google tu selain daripada apa? Google Ads, Google Maps, SEO, dia juga boleh keluar video. Dekat video tu bila orang klik, you boleh ceritalah produk you macam mana. Oh saya Zul, okey saya ada membuat servis perhantaran bateri macam tu. Okey sila layari ke website saya zulbattery.com dekat description di bawah. Terfikir tak macam tu? Saya saja je buat video. Buat video tapi maksudnya apa kat sini? Upload buat secara santai atau formal, upload ke YouTube, buat satu YouTube channel bisnes awak atau brand awak dan masukkan video-video tips, tips ataupun video-video pengenalan produk, dan ada satu secara advance-nya you kena belajar YouTube video optimization untuk naikkan ranking awak dekat Google. Yang ini percuma ke berbayar kelas? Percuma. Maksudnya orang search tapi yang keluar video YouTube kita. Orang klik video YouTube kita, dia nampak kita tengah terangkan pasal produk kita. Maka kita akan boleh dapat sale kat situ. Okay? Alright. Apa yang iklannya? Yang ni percuma. Iklanan mesti pakai kos kan? Apa yang iklannya? Video tersebut kita boleh jadikan ads lah. Okay? Dekat mana nak buat? Sama juga dekat Google Ads. Okay? Dia bukan dekat YouTube tau. Dia dekat Google Ads. Iklan yang awak nampak video-video ni, dia bukan masuk YouTube, login, betul boleh buat iklan kat situ. No. Iklan ni kena buat dekat Google Ads. Okay, next. Ada banyak lagi ni. Okay, next. Okay, siapa kat sini yang pernah main social media influencer? Ni memang loaded lah. Kan? Paling murah pun RM8,000 kot. Okay. So, jika ada produk, okay nanti Zati boleh ni cerita ni kan. Saya social media influencer ni saya tak venture lagi. Saya pernah jumpa ayah kepada siapa yang kecil tu, yang budak kecil perempuan tu, yang sekarang dah besar ni. Macam umur dia tingkatan 1 tu. Alisa. Aku tak kan. Mia Sarah. Mia Sarah. Ayah Mia Sarah saya pernah jumpa. Kita discuss pasal funneling. So saya discuss pasal funneling business dia lah. So bila saya tanya berapa anak dia punya charge, weight dia memang kita akan terkejut lah. Okay, yang biasa kalau you tengok dia punya IG pun dia promote kan, promote produk kan. So dia ada figure-figure dia lah. Okay, so bagi business owner di sana, kalau you ada budget sikit, nak pelbagaikan marketing channel you atau nak perbanyakkan followers, nak perkenalkan brand, bolehlah kan. Tapi jangan mengharap sale terus. Sebab kita tahu IG ni dia punya umur range macam mana. Bila umur range dia 21 hingga 30, diorang ni ada buying power ke tidak? So kita bayar penat-penat dekat Iman Chua ni, 30,000 for example, dapat tak ROI agak-agak? Dia macam tu, okay? Demographic social media tu Okay, so dekat sini kita kena tahu yang diorang ni ada ikatan kontrak berapa kali post. Okay, jangan sampai masuk court semua macam itu kan, kita ada case court kan. Artis ni sepatutnya kena post berapa kali seminggu tetapi dia tidak buat sedemikian. Cuba nanti cari. Okay, so ada juga case macam tu. Okay, so you kena, selain daripada Insta famous dan celebrity, you boleh juga pakai someone yang ada leadership, berkarisma, okay, dan minta tolong, okay, alright, ambil gambar, okay, so macam tu, alright. Okay, so kalau saya ada terberi salah info ke, okay, anda rasa macam tidak betul ke, saya tidak setuju, okay, so boleh komen juga, okay, beri pandangan anda. Okay, yang macam ini yang biasanya saya tulis apa yang saya lalui. Okay, alright. Macam saya cakap tadi kan, 30k ke 80k ke kan. Nanti menarik ni, saya nak tanya siapa yang dah pernah pakai influencer ke kan. Alright, so Insta famous, okay. Macam saya cerita tadi, kadang-kadang kita nak dapatkan followers. Bila dah dapatkan kumpulkan followers dulu, and then continuously buat engagement.
and then launching new product, setkan date untuk launch new product. Itu yang kita nampak dekat produk-produk besar, macam Fashion Valley, okay, macam siapa lagi, macam Sabella, macam Oxy White. Kalau you pernah dengar Oxy White kan, yang brand baju tu. Okay, so saya pernah join Oxy White punya founder punya group, saya pernah join group diorang. Mereka punya teknik macam tu lah. Mula-mula Facebook ads tu digunakan untuk storytelling. Storytelling tu bermaksud dia akan ceritalah kan pasal dia punya designer, pasal bapa founder tu macam mana, kepayahan hidup, storytelling. Bila dah orang like semua, dia akan cakap yang dia akan launching new product. Bila nak cakap launching new product, sila sign up book your space lah macam tu kan. Sila book your space. Dekat situlah diorang banyak dapat ni lah kita punya leads. You all familiar dah perkataan leads, business lead. Leads ni belum dapat jadi customer lagi. Dia potential, potential customer. Dapat lead baru kita convert kepada sale. Kan? Betul tak? Kan? So tu dia sedikit teknik kalau kita nak main dekat IG, iaitu dengan sama dengan prospek, sama dengan prospek. Prospek mean incoming. Prospek maksudnya potential customer kita, betul tak? Yang akan datang kat kita bertanya produk kita, tu prospek. Bila dia datang kat tempat kita, dia tanya pasal produk kita kena tanya masalah dia apa, kita kena bagi solution. Bila bagi solution, ada teknik-teknik dia lah, kan? Barulah convert to sale berlaku, ya. Convert to sale berlaku. Bila convert to sale berlaku, barulah dia jadi customer. Bila dia jadi customer, barulah kita kena ada teknik untuk jadikan dia repeating customer. Okay, so bila seseorang customer tu datang kat kita, dia dah beli barang kita, kita jangan hit and go, maksudnya okay dah beli, okay thank you, bye. Macam tu, jangan macam tu. Kita kena by time to time, kita kena launch new product atau bagi promotion kepada existing customer ni juga. Clear kelas? Okay, next, Shopee. Siapa pernah main Shopee? Tulis PP je. Tulis P lah, kan? Siapa yang ada Shopee? Tulis P. Okay, Muhammad Afiq. New Yasmin, ada Shopee, right? Ada Shopee, right? Okay. Okay, so alright, good. Ada Shopee. Okay, Shopee ni juga, okay. Shopee ni, kita bukan nak memburukkan Shopee lah kan. Okay, tempat di mana kita boleh create kita punya kedai lah. Kan? Nanti kita akan dapat macam kita tengok sekarang ni, TikTok Mobile. Dan kita boleh add on kan seberapa banyak produk yang Shopee dan Lazada. Okay, good. Add on, kita boleh letakkan berapa banyak produk yang kita ada. Betul tak? Betul kan? Okay. Dan dekat Shopee juga, dia sama dengan Google. Samanya tentang mana tu? Persaingan nak naik ranking. Betul tak? Siapa yang dah main Shopee? Jenuh tak? Cuba search produk tak naik atas. So sebenarnya dia ada teknik-teknik dia ada yang apa tu, kita kena klik, kita ada function yang kita kena klik post. Nanti dia akan naik sekejap. Okay. Saya pernah juga menjual di Shopee. Okay, saya pernah juga menjual di Shopee dan pernah bermain ads di Shopee. Okay, bila mana kita rasa Shopee ni macam sendu je, okay, kita boleh try gunakan pengiklanan iaitu dekat Shopee Ads. Bila Shopee Ads tu kita kena bayar lah, per klik dia sangat murah lah. Bila kita dah biasa main dengan Google, main dengan web, kita dah charge kan, kita kena charge dengan Facebook Ads semua. Bila kita tengok Shopee punya iklan ni boleh kata murah lah, betul tak? Siapa yang dah pernah main? Sen-sen je kan? Kan? Sen-sen je. Alright? So Shopee juga ada tips-tips dia juga So maksudnya keywords, hashtag, gambar, okay, ayat copywriting dan juga sesempat itu pergi macam kelas Shopee tu, dan juga kita kena make sure produk kita tu selain daripada loose kita jual satu-satu, kita kena jadikan dia PWP ataupun combo. Kita tak boleh nak harapkan satu produk ni stand alone kat situ. So tu dia teknik Shopee. So lastly, kita dah set up kita punya store cantik-cantik, barulah kita bermain, dah confident, barulah kita boleh spend dekat iklan. Okay, kita boleh spend dekat iklan. Kalau you search any product lah,
yang bermain dekat iklan tu, dia punya sale tu akan nampak jauh beza lah dengan yang tak main ads. Okay, ni jangan cakap tak perasan lah Oh, rupanya selama ni saya tertekan iklan. Macam tu kan. So Shopee pun ada iklan. Okay, Lazada pun kan dia ada dia punya perkhidmatan ataupun setting ataupun additional features on advertising lah macam Facebook kan. Kita tak sedar pun Facebook ada ads selagi mana kita tak jadi seller, betul tak? Okay, okay next. Okay, yang ni yang menariknya saya nak tahu boleh tak kita sharekan bisnes anda semua. Boleh tak share? Contoh saya jual madu. Saya jual baju, t-shirt printing. Saya jual tudung. Ada tak? Boleh tak? Ada siapa tak yang nak share? Okay. Ada siapa tak yang nak share? Okay. Boleh tulis dekat situ. Saya jual cookies. Nice. Cookies. Ada tak yang Chocojar kan? Cookies, tudung. Okay. So setiap produk tu. Okay. You tengok You tengok produk you tu. Okay. Satu macam saya cakap tadi. You boleh try Google produk you. Try Google produk you. Ada tak player kat atas Google? Kalau tak ada kelas, bermaksud opportunity you untuk main Google Ads tu sangat tinggi. Maksudnya persaingan awak rendah. Pesaing-pesaing awak tak sedar pun yang dia orang kena main Google Ads. Contoh kan, kat sini ada kalau ada dealer kereta kan, dealer yang jual kereta kan, jual rumah ke kan. Oh ni margin dia besar tau. Sebiji kereta dapat ratus ribu, sebiji kereta dapat 1,000, rumah dapat 5,000 kan. Margin dia besar. So dekat tempat-tempat, contoh kalau awak jual kereta dekat Kuantan, okay, dealer kereta lain kadang-kadang tak sedar yang diorang kena main Google Ads baru boleh boom. Okay, siapa yang bermain dulu maka dia akan lead the game, kita panggil kan, lead the game. Dan barulah kita perasan yang akan ada pesaing-pesaing lain yang follow macam tu. Okay, so tu dia. Apa saja yang kita jual, try search dekat kat Google, and then kita kena tengoklah kita ni perlukan e-commerce ke, hanya web biasa ke, hanya landing page saja ke, ataupun perlukan marketplace. Kalau boleh kena ada website dan cookies bolehlah marketplace kan. Kalau macam jual kereta ke, jual rumah kat marketplace Shopee, Lazada boleh. Tapi orang tak cari sangatlah dekat situ kan. Orang akan terus pergi ke Google. Okay, clear? Okay, bila ada website, tengok juga kita nak spend, nak buat website ni, kita perlukan website biasa ke ataupun e-commerce. E-commerce ni is something yang besar lah, di mana kita boleh letak banyak produk. Kalau produk you satu saja, satu jenis tak sesuai, membazir je nanti buat e-commerce. Okay, better buat landing page. Kita panggil landing page. Landing page yang satu page daripada atas ke bawah tu. Tapi kalau you jual tudung, baju, t-shirt, so you kena letakkan produk you dalam bentuk katalog, orang boleh pilih size tu semua. Si ada payment gateway, ada inventory system, so that you perlukan e-commerce. Okay, so kalau tengok kat sini, okay, minta maaf saya punya bercampur aduk sikit. Okay, kadang susah nak convert. Susah nak ni, shipping, billing and shipping kan. Penghantaran, okay, so ini ciri-ciri bisnes awak memerlukan ini. If yes, then you need an e-commerce site. Kalau tak perlu, contoh apa yang tak perlu? E-book. Kalau you jual e-book, you tak perlukan e-commerce sangatlah. Perlulah dalam part pembayaran tu. Okay? Tapi part pembayaran tu you boleh directkan dia kepada payment gateway saja, ToyPay dan sebagainya. Okay, and then kita ada social. Okay, ni ada ciri-ciri e-commerce. So, okay, nanti tadi ada yang tanya boleh dapat slide ke tak? InsyaAllah saya sharekan slide nanti. Okay, and then kita ada directory listing. Okay, directory listing. Okay, sedar tak sedar, okay, kalau you tengok ni based on case tadi lah ni semua. Kalau awak search kedai printing Shah Alam, okay, let's say awak buat, minta maaf saya fokus dekat beberapa jenis bisnes, kadang-kadang tak fokus ataupun tak bagi sampel produk you all. Okay, contoh kedai printing Shah Alam, yang macam kita tengok tadi, dekat atas tadi ada orang main ads, 4 teratas, lepas tu ada Google Map, lepas tu ada SEO, lepas SEO apa kelas? Nampak tak ni? Yap. Kan? Yap. Yap ni atau Yellow Pages. Pernah dengar Yellow Pages? Kita letak maklumat company kita kat situ.
Okay, company metrics tu. Yes, kita ada juga Google Map. Google Maps tu akan berikan apa? Berikan info pasal kita punya business juga kan. Lokasi business, waktu opening, nombor telefon, website dia apa, kan, offer dia apa. Dekat Google Map memang dah cun dah best dah. Tapi bila kita nampak business tu, produk kita ni, oh, ada Yap lah dekat first page. So kita kena pergi ke Yap, kita kena pergi ke Yellow Pages, kena pergi ke Mudah, kita kena insert, kita kena masukkan listing business kita dalam tu. Sebab nanti kita pun akan masuk dalam ni juga. Kan? Nanti kita pun akan dapat juga the best top 10 printing service in Shah Alam. So listing kita pun akan masuk secara percumanya. Okay? So bila kita buat carian, kadang-kadang ada result tu Facebook ataupun Mudah. Perasan tak? Mudah kan? So itu pasal boleh juga you masukkan produk you dekat Mudah. Walaupun kadang-kadang orang ramai bertanya joy buyer dan sebagainya. Dulu awal-awal saya business dulu, okay, sebelum join UiTM, masa kerja lagi kan dekat Cyberjaya kat KL tu. Ada jugalah buat business decoration, dekor rumah ni, semua peralatan dekor rumah. Wallpaper sticker, itu memang antara yang saya rasa saya paling terawal kot. Sekarang you all baru dengar Alibaba kan. Dulu 2008-2009 saya dah cuba beli barang daripada China. Memang lama gila time tu. Nak sampai 1 bulan macam tu. Saya pakai dhgate.com. dhgate.com barulah sekarang kat Malaysia Alibaba, okay, yang famous. Okay, tapi orang Cina dulu kat China, diorang pakai dhgate.com. Okay, so tu dia Yap. Okay, maksudnya saya cakap, saya tunjuk lah. Kalau kata tak penting ke, ni penting ni first page. Dia macam tu kan. Nak buat, ni antara usaha kita lah. Okay, so nak buat is better lah. Alright, so maksudnya banyak lah kan tempat-tempat kita nak mengiklankan dekat online ni. Okay, as per title yang kita dapat hari ini. Okay, now cuba tengok email marketing. Okay, saya letak last email marketing ni kan. Last email marketing ni. Kan, nanti petang nanti pun ada lagi email marketing. Email marketing ni bila mana kita dah ada website and then kita dah ada customer. Okay, customer dah contact kita, dia ada teknik lah untuk kita dapatkan database pelanggan. Kita panggil database pelanggan. Okay, memang kalau dulu sebelum MCO ada kursus kan banyak kan dekat KL kan. Kursus-kursus business online ni kan, Sifu A, Sifu B, Sifu C. Ada Sifu ni memang dia ajar email marketing. Dia macam tu Okay, tapi sebenarnya you all boleh try dulu. Macam saya cakap, try dulu, get to know, dapat tahu, oh ada rupanya email marketing, oh ada rupanya Google Maps, cuba buat dulu. Dah habis buat tak boleh bawa hire agency lah, hire orang. Okay, kadang-kadang benda tu senang je. Okay, email marketing apa saya cakap tadi, bila dah ada website, kita akan, orang buat belian, kita akan dapatkan, kita perlu dapatkan maklumat diorang kan, nombor phone, nombor email dan sebagainya. So daripada email ni lah kita akan ada website yang minta untuk subscribe lah sebagai newsletter kan, macam tu. Right? Daripada email ni lah barulah kita akan continuously dengan berjadual mempromosikan produk-produk yang lain. Kalau ada launching new produk ke, barulah kita akan terus buat email marketing. Kalau tak ada email marketing pun tak apa. Cukup bagus kalau kita boleh email dia orang bertanya khabar. Contoh yang saya dapat daripada yang ni kan, saya dapat daripada ni, ini Persatuan Pemain Internet Malaysia kot kan, macam tu kan. Persatuan Peniaga Internet Muslim Malaysia, saya kontak saya PPIM. Okay, mereka ni memang ajar kita business online semua kan, you all boleh check out lah diorang punya website. And then mereka ni sangat rajin bagi kita email marketing Nanti hari ni ada je lah, okay, apa khabar lah kan, tahu tak pasal ni, dia macam tu. Okay, biar kami perlu anda, moga kurang derita, dia macam tu kan. So ini ialah email-email yang dengan copywriting yang bermain emosi, yang kita rasa macam okay,
Macam mana dia tahu macam tu kan. Macam mana dia tahu ni lah ni PYM ni, boleh Google PYM. Okay, so tu dia. Email marketing pun sama juga kalau you tengok dekat sini. Bila kita nak buat email tu, okay, dekat email punya application, contohnya kalau kita pakai Mailchimp ataupun GetResponse, kita boleh dapat analitik lah, berapa yang buka email kita, berapa yang delete email kita, berapa yang tak buka email kita, okay, macam tu kan. So kita boleh buat A/B test, kita panggil A/B test. Okay, buat 2 email, shootkan dia, mana email yang menarik, mana email yang cepat orang buka dan orang respon dan sebagainya. Okay, again, dia lagi apa-apa hal berkaitan dengan content writing, kita panggil content writing. Apa-apa yang berkaitan content writing, kena pandai, kena belajar copywriting sikit lah. Okay, copywriting insyaAllah petang ni kita akan touch sikit lah. Okay. Okay, now dah tahu semua platform. Okay, dah tahu belum semua platform? Dah boleh master tak semua platform? Dah boleh buat tak? Yellow Pages, Yelp kan, mana tahu kan? Kena ada lah. Okay, platform mana yang sesuai untuk anda agak-agak? Boleh tulis dengan bisnes awak. Okay, tadi kan awal-awal tadi saya dah minta kan, bayangkan ada, kalau dia ada produk, okay nice ada produk. Kalau yang tak ada produk tu macam mana? Right? Okay. Okay, cuba tulis agak-agak platform mana yang you nak target lepas ni, yang nak pakai lepas ni. Ataupun yang dah pakai boleh continuous. Dah pakai mesti ada pertanyaan ke kan? Okay, boleh berkongsi? Boleh share sikit agak-agak platform mana? TikTok, okay. FB and Google, okay. TikTok, okay nice. Video kan. Instagram, okay. Instagram you kumpul follower, okay. Buat live, buat IG, okay. IG live, IGTV, and then jangan lupa bila buat IG tu, okay, siapa yang buat Insta bila buat IG tu jangan lupa minta you punya follower visit your website, visit your Facebook. Tu fungsi. Jangan buat IG sahaja, okay. Google My Business, Shopee, okay nice. Nampaklah perbezaan kan, selain daripada Google Maps saya nampak ramai yang baru nak buat, okay. Okay, Eliza Halil, saya dah buat tapi kena verify tu macam mana ya? Ya betul. Bila, okay, untuk Google Map, okay, jom cuba tengok dekat soalan semua. Bila dah buat Google Maps, okay, Google Map ni ada juga teknik dia. First, masa isi ke semua, dia akan minta nama company, okay, lokasi dekat mana, alamat company, website dia apa, macam tu tau. Minta isikan nama bisnes, contoh klinik gigi Pasir Gudang macam tadi kan, klinik gigi Pasir Gudang. Kalau boleh macam tu, klinik gigi Pasir Gudang -dentalwisecare.com, macam tu keywords tu. Okay, bila kita dah buat Google Maps ni, make sure kita dah prepare dengan gambar, at least 10 gambar berkaitan produk kita. Masa buat Google Maps tu dia akan minta kita masuk gambar. Okay, time tu you push gambar. Bila dia dah setting, you dah lengkapkan apa yang saja yang dia nak. Google ni senang je kelas. Google ni apa yang dia nak kita bagi. Sebab kita membantu algo carian dia, enjin carian dia. Dalam meranking. Sebab dia Google ni engine dia nak kena scrolling, kita panggil crawling dekat internet kan. Dia tarik semua and then dia tarik semua and then dia akan plug in dekat first page Google tu. So algo tu dia bila dia nak cari tu dia akan cari keyword ni match ke tak. Orang ni Google Maps ni ada gambar ke tak, website dia ada gambar ke tak, macam tu. Okay, kalau kita nak bercerita pasal SEO ataupun optimization ni lagi banyak maksudnya macam bila posting gambar tu kelas, siapa tahu bila nak posting gambar dekat web ke, dekat IG ke, dekat YouTube ke, kita kena renamekan nama gambar tu dengan keywords produk kita. Contoh kalau kita nak target keyword cookies murah Shah Alam, video kita, gambar kita kena renamekan dengan cookies murah Shah Alam. Cookies murah Shah Alam. Dia sampai macam tu sekali. Sebab apa? Sebab bila enjin carian mencari gambar, dia akan cari gambar, macam ni nak tahu kan gambar tu ialah cookies. So dia akan baca
file name dia. Okey. Okey, okey, menjawab persoalan. Okey, verify. Bila kita dah siapkan Google Maps tu, kita kena tunggu verify. Nanti dia akan minta kita Google ni dia akan minta kita verify lah lokasi kita tu, kan? Wujud ke tidak. Contoh awak masukkan alamat kedai awak. So nanti at the end of macam Google punya setting tu, okay, at the end of Google punya setting tu, dia akan cakap, okay, Google will send you a letter with verification code. So make sure you masukkan alamat dengan betul. Macam tu. Okay, alamat dengan betul. Okay. And then tunggu 2 minggu hingga 3 minggu sebelum MCO confirm 3 minggu sampai dah. Sebab surat tu datang daripada Washington DC. Ada tak? Kalau ada saya nak tunjuk lah. Saya cari. Dengan anak saya. Okey, ini contoh. Nampak tak? Google My Business. Okey, datang daripada Washington DC. Okey, tunggu surat dia. Minta maaf dia kena conteng pula. Dia conteng. Okey, dekat situ dia akan ada ni. Okey, sebelum MCO kita akan dapat surat macam ni tau. Tapi MCO sekarang Google dia dah cut dia punya employee, memang satu dunia affected. And then minta pergi basuh balik ke business.google.com tu siapa tadi yang tak verify tu. And then sekarang ni saya nampak ada button verified terus. Dia macam minta dia boleh kena klik verified je terus. Macam tu. Ataupun verified by phone ataupun verified by email. Macam tu Cuba masuk balik business saya baru je buat. Memang tunggu memang tak dapat. At last Google pun fed up. Dia bagi kita verified terus. Macam tu. Okay, so sikit lagi. Dah nak habis dah. Dah lajak masa dah ni sebenarnya. Okay. Sebab nak memberi peluang untuk sesi seterusnya. Okay. Ya, boleh. Okay. Alright. Nak buat closing statement dulu ke? Yang tadi, yang ni yang what's next lah. Ini yang petang nanti kita akan belajar. Okay. Yang lepas ni boleh rehat jap, kita boleh rehat jap nanti. Dan kita akan tengok petang ni. Dan minta semua check balik lah framework ini. Ada ke tak ni semua? Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Allah, sebenarnya kalau ikutkan 1 jam setengah tu memang tak cukup sebenarnya ni. Itulah again, kena 1 hari kot untuk Cik Azizi seorang je. Okay.